Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Edina Batisha binti Anizal mewakili kumpulan 2 bagi kursus KPS 3014 pengurusan pembelajaran daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebagai makluman semua, di atas talian sekarang ini merupakan seorang guru iaitu Puan Ani Suzila binti Nasam daripada SMKK Johari Tanjung Malim. Selamat pagi dan selamat datang Puan Ani Suzila. Terima kasih, Cik Okey. Yurdina. Sebelum kita pergi kepada isu yang kita akan bincangkan pada pagi ini, bolehkah Puan berkongsi sedikit berkaitan dengan latar belakang Puan? Okey, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, satu sesi yang saya katakan perkongsianlah antara anak kandung Sulu Budiman dengan bakal anak kandung Sulu Budiman nanti. Saya Puan Arni Suzila binti Nasam dan merupakan seorang pelajar UPSI, tapi dah korang nak kira dah super senior lah kiranya kan, dah grade tahun 2003 dulu di bawah Fakulti Sains Sukan, dan kini saya sedang menjawat jawatan sebagai penolong kanan kokurikulum di SMK Heer Johari Tanjung Malim. Masih lagi bertatih dalam kehidupan sebagai seorang pendidik selama lebih kurang baru je lah sebenarnya, bukan lama lagi, 21 tahun di sini, dan sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman, ruang-ruang yang telah dibuka oleh kalangan murid-murid sekolah dan juga pelajar-pelajar di sekitar Tanjung Malim lah, especially pelajar-pelajar daripada UPSI, memberikan pengalaman juga sebenarnya, memberikan kemahiran juga sebenarnya kepada saya dalam sentiasa membuat penambahbaikan dalam konsep pendidikan dan sebagainya. Dan sebenarnya ini satu eksperimen dalam kehidupan sebagai seorang guru dan meletakkan apa yang berlaku di persekitaran kita sebagai satu pembelajaran sebenarnya, pembelajaran sepanjang hayat. Dan untuk itu peranan saya sebagai seorang pendidik sebenarnya telah dipimpin dan telah dibugarkan daripada kalangan pensyarah-pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris di bawah Fakulti Sukan, Sains Sukan dan juga Kejurulatihan khususnya, dan juga UPSI secara amnya. Itulah sedikit sebanyak. Saya bukan orang siapa-siapa dalam konteks pendidikan ini. Saya hanyalah guru biasa sahaja. Cuma diberikan ruang dan peluang sebegini, saya katakan bolehlah sedikit sebanyak saya berkongsi apa yang mungkin boleh kita kongsikan pada hari ini. Terima kasih Cik Yudina. Okey, Alhamdulillah rasanya kami tak salah menjemput Puan Ani Suzila dalam sesi temu bual kami berkaitan dengan isu yang akan dikupas oleh Puan. Tanpa melengahkan masa lagi, boleh kita kepada soalan yang akan diajukan. InsyaAllah boleh. Okey, soalan yang pertama, apakah konsep dan aspek strategi pengurusan bilik darjah yang digunakan oleh Puan? Konsep dan juga strategi. Konsep tu satu perkara yang lain, strategi tu sebenarnya satu perkara yang lain dalam konteks pendidikan, dan pedagogi merupakan satu ruang pembelajaran yang mempersiapkan, memperlengkapkan diri seorang pendidik sebelum mana dia sampai ke sekolah untuk menyampaikan maklumat pendidikan. Dan bila bercakap tentang konsep yang diguna pakai, kita sedia maklum murid di sekolah inginkan pelajaran di mana murid akan bertindak sebagai pelajar dan akan menjalankan sesi pembelajaran dan belajar. Manakala guru pula adalah seorang individu yang mengajar serta mendidik. Jadi di sini konsep yang kita guna pakai adalah guru mengajar dan murid belajar. Okay. Bila mana situasi tersebut wujud, di mana guru menyampaikan ilmu kepada murid dan murid menimba ilmu tersebut dan mampu untuk mengaplikasikan maklumat-maklumat yang telah dikongsikan oleh guru tadi, jadi konsep tersebut telah wujud di situ. Okay. Konsep tersebut telah wujud dan hidup di situ, di mana kedua-dua pihak akan sentiasa memainkan peranan. Dan kadang-kalanya guru itu sendiri juga akan belajar daripada murid.
especially berkaitan dengan mungkin pengalaman. Contoh macam waktu PKP dahulu kan, murid-murid lebih expert menggunakan teknologi. Okay, sedangkan guru-guru ni terkial-kial nak pergi Google Meet ni pun rasa macam nak tekan button share tu rasa macam satu bom atom yang akan meledakkan laptopnya untuk paparan sesuatu perkara. Okay, jadi di situ sebenarnya murid lebih expert. Jadi kat sini kita letakkan orang kata situasi guru pun masih lagi belajar sebenarnya daripada murid-murid. Dia vice versa lah, senang cerita. Itu konsep yang ada, yang wujud di sekolah, yang wujud di mana-mana dalam era pendidikan. Dan strategi itu adalah pelbagai, bergantung kepada cara macam mana seseorang guru itu menjalankan sesi pengajaran. Okey, yang itulah kupasan daripada sedikit persoalan yang mukadimah yang diajukan oleh Cik Irdina. Kami tertarik dengan konsep poin tadi, iaitu guru mengajar dan murid belajar. Jadi di sini apakah isu dan permasalahan yang sering berlaku dalam bilik darjah? Okey, bila bercakap tentang isu dalam pendidikan, sebenarnya kalau kita nak kongsi tu agak sedikit orang kata private and confidential lah sebenarnya kan. Tapi sebagai buah fikiran dan juga sedikit perkongsian yang boleh saya kongsikan di sini adalah kita akur dan kita terima bahawa anak-anak didik pada hari ini adalah anak-anak didik yang datang daripada generasi Z. Generasi yang milenium tahun 2020 dan ke atas, di mana murid-murid ini ataupun anak-anak didik ini adalah anak-anak didik yang suka dengan less effort ataupun satu usaha yang sedikit tetapi ingin hasil yang maksimum. Sebagai contohlah, dengan gadget yang mereka ada, dengan menekan satu button sahaja, enter button contohnya, okay, mereka dah dapat Google semacam banyak informasi yang ada daripada Google. Cumanya di sini adalah kadang-kadangnya dalam Google tersebut mungkin ada maklumat-maklumat yang terlepas daripada ataupun tiris daripada tapisan dan sebagainya, di mana mungkin ada maklumat-maklumat yang tidak tepat, maklumat-maklumat yang tidak betul. Tapi itu semua adalah maklumat-maklumat yang akan diterima oleh murid-murid. Jadi kadang-kadangnya guru menyampaikan sesuatu, murid akan query, cikgu, saya merujuk kepada Google, dia cakap macam ni. Jadi satu orang kata sedikit perdebatan kadang-kadang dekat sekolah, dekat dalam bilik darjah, di mana kami berpegang kepada silibus, kepada DSKP, sukatan yang sedia ada daripada pihak kementerian, dan kadang-kadangnya ekstra maklumat yang mereka dapat daripada sumber maklumat yang berorientasikan kepada teknologi ini menyebabkan satu orang kata perbezaan pendapat dan sebagainya. Jadi kami kena menangani isu macam ni dengan orang kata dengan sebaik mungkin lah. Okay, guna pakai kadang-kadang reverse psychology pun kena pandai gunakan kat sini dalam menangani keadaan tersebut. Dan isu yang kedua, comeback kepada attitude lah, tingkah laku. Kalau kita pergi kepada apa yang telah ditekankan oleh ketua setiausaha Kementerian Pendidikan, mengkehendakkan anak yang baik lagi cerdik. Bila kita berpegang kepada konsep anak yang baik lagi cerdik, kita akan pegang kepada konsep adab. Dan kalau kita tengok hari ini, bukan saya nak kata murid hilang adab, tidak. Masih lagi ada, tapi ada sedikit, segelintir daripada kumpulan-kumpulan ini yang sedikit goyah. Di mana punca, di mana titik mulanya, mungkin yang itu akan mungkinlah nanti kalangan pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris ini akan menyebar luas satu pelan tindakan ataupun buat tesis yang berorientasikan kepada tajuk-tajuk permasalahan-permasalahan dalam pendidikan ini. Okay, dalam kursus yang sedang dijalani sekarang ni, KPS 3014 ya. Okey, pengurusan pembelajaran, dan mungkin ini sebagai satu cetusan. Nanti mungkin di kalangan Cik Irdina dan juga rakan-rakan yang lain mungkin boleh, ini satu isu yang boleh jadikan fokus point untuk saya menulis tesis nanti. Mana nak tahu kan. Jadi kita letakkan itu sebagai satu isu lah sebenarnya, tingkah laku ataupun attitude.
yang perlu untuk kita pegang hati murid-murid ini untuk kita tangani, biar kita bak kata orang kita tarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tak berselerak. Itulah rasanya dua isu yang saya utarakan tadi. Satu, murid nak cepat. Murid sekarang dia nak cepat informasi, nak cepat settle masalah, nak cepat dapatkan apa-apa maklumat, dan yang kedua adalah isu berkaitan dengan attitude ataupun tingkah laku murid-murid. Adab lah, adab. Okey. Daripada isu dan permasalahan yang telah dikupas sebentar tadi, bagaimanakah Puan menangani isu tersebut? Okey, menarik persoalan tersebut. Cara macam mana kita menangani isu yang berlaku. Di sini peranan saya sebagai seorang pentadbir perlu melihat dalam konteks satu pandangan seekor belang. Seekor belang maksudnya saya berada di atas untuk melihat keseluruhan isu yang berlaku daripada kalangan murid, isu daripada kalangan guru, kaki tangan sekolah dan juga environment ataupun persekitaran sekolah tersebut. Okey, daripada konteks pendidik yang berorientasikan kepada pengurusan dan juga pentadbiran, okey, sebagai seorang pentadbir, kami pakai pendekatan WAYS, WAYS, di mana walk around your school. Walk around your school ni adalah satu tindak tanduk, tindak usul ataupun kerja buat yang dijalankan di mana pentadbir perlu untuk membuat pemantauan. Pemantauan setiap hari secara bergilir, memantau proses perjalanan PDPC dalam kelas, di mana guru tadi mengajar dan murid belajar. Dan sekiranya ada kelas-kelas yang mungkin kita perasan sewaktu proses WAYS berlaku tadi, ada kalangan guru mungkin lewat masuk kelas ataupun kelas tanpa guru. Jadi kami barisan pentadbir akan main peranan, handphone sentiasa ada kat tangan lah. Okey, bagi memastikan kami cepat bertindak. Kepantasan bertindak itu penting dalam menangani isu. Jadi cepat-cepatlah. Mungkin nampak kelas, contohnya kelas satu Wira tak ada cikgu. Jadi kami terus tengok jadual waktu utama. Okey, kelas mana tak ada cikgu tadi, cepat-cepat masuk. Mungkin kadang-kadang pertukaran ataupun perselisihan waktu antara waktu pertama dengan waktu kedua, cikgu tu ada masalah kesihatan, sakit kaki dan sebagainya kan, lambat masuk kelas. Jadi kadang-kadang kita top up dulu. Pentadbir akan masuk dulu dalam kelas tadi, tunggu sampai cikgu yang tadi datang on the way tu tadi. So bila cikgu tu dah datang, kita akan keluarlah, pentadbir akan beri laluan kepada guru mata pelajaran tadi. Dalam tempoh pentadbir dalam kelas tersebut ialah kadang-kadang kita bukan option kita, contoh matematik. Takkanlah saya nak mengajar matematik, saya orang saya sukan. Kalau saya mengajar matematik, tiba-tiba saya bawa anak-anak murid tu jatuh masuk lombong semua nanti. Okey, dalam konteks orang kata ajaran sesat lah kan. Jadi untuk mengelakkan itu, mungkin saya boleh bagi cetusan-cetusan motivasi belajar, bagi tips-tips macam mana nak belajar dengan berkesan dan sebagainya. Adab kita boleh terapkan dalam situ, kita bugarkan bahasa Melayu sebab bahasa Melayu bahasa kita kan, bahasa Melayu. Takkanlah kita langsung tak boleh nak mengajar dalam konteks bahasa Melayu. Paling tidak kita ajar murid buat satu rangkap pantun pun dah belajar sebenarnya di situ. Ada pembelajaran di situ. Jadi kita tak biarkan murid pada satu ruang lompong ataupun kosong. Itu daripada konteks pentadbir. Guru itu sendiri juga dalam pendidikan, guru kena sentiasa memainkan peranan untuk sentiasa membugar emosi, selain daripada membugar konten tu dah wajib lah, memang konten pada tangan kita. Emosi murid. Kadang-kadangnya kita nampak murid yang murung dekat belakang. Kenapa dia murung? Kadang-kadangnya cetusan daripada effort ataupun langkah cikgu ataupun strategi cikgu yang guna pakai pergi kepada murid tersebut secara personal, okey, dengan situ murid akan terus rapat dengan kita. Dan bila murid rapat dengan kita, mudah sebagai seorang guru untuk menangani andai kata ada masalah-masalah yang berlaku pada hari kemudian nanti. Sebab murid ni sebenarnya satu subjek yang memerlukan perhatian guru. Okay, lagi-lagi kadang-kadang kita, sorry to say lah, kadang-kadang ada isu yang melibatkan murid datang daripada family yang bercerai dan sebagainya, duduk dengan makcik, duduk dengan nenek dan sebagainya yang kurang kasih sayang. Jadi murid-murid ini kadang-kadangnya memerlukan satu sentuhan ibu, sentuhan ayah daripada seorang guru.
Okay, sebab itu guru bukan mengajar. Adik-adik yang ada dekat UPSI sekarang ni, kumpulan Irdina dan juga yang lain, guru bukan mengajar, tapi guru perlu mendidik. Kita memanusiakan insan. Okey, bukan kita memanusiakan insan untuk menjadi jadi-jadian. Tak. Kita memanusiakan insan untuk menjadi insan yang madani nanti. Okey, insan dengan elemen kamarah insaniah. Kalau pergi deep nanti benda tu jadi panjang pula kisah kamarah insaniah ni kan. Okey, going back lah kepada anak yang bijak lagi cerdik tadi. Okey, jadi dua isu tadi kita tangani dengan cara peranan kita sebagai seorang pendidik. Cikgu kena fleksibel. Jangan cikgu terlampau linear, stick. Orang kata paranoid dengan apa yang dia ada tu je lah. Apa yang cikgu dia pernah approach pada kita, pada cikgu sekarang ni, pada saya sekarang ni, saya kena guna cara cikgu saya dulu. Tak, kita mengajar anak-anak dengan edaran zaman dia. Okay, kalau anak-anak dengan karakter teknologi sebagai buah utama dia, so kita kena follow lah. Cuma kita kena tahu macam mana nak menangani situasi tersebut. Okay, kalau kata teknologi, kontrol lah teknologi tersebut. Ada masa kita boleh bagi, ada masa kita tak boleh bagi. Okay, even saya pun kadang-kadang bila saya buat kerja khusus, teknologi saya kontrol. Memang diorang memerlukan teknologi, penggunaan pakai teknologi, tapi murid sebenarnya tidak dibenarkan bawa handphone ke sekolah. Jadi kita lah sebagai guru inisiatif lah guna pakai laptop kita, guna pakai handphone kita untuk kita kongsikan dengan murid. Murid cari informasi dalam kelas kita and then share dalam kita punya Telegram. Lepas tu masukkan dalam satu folder. Lepas tu cikgu lah bantu untuk print kalau murid-murid yang duduk asrama ni lah. Kalau murid yang keluar, yang duduk dekat luar, so diorang boleh dapatkan maklumat dengan yang proses perkongsian yang dijalankan tadi. Jadi kat sini peranan pentadbir, guru dan kadang-kadangnya kaki tangan sekolah pun akan mainkan peranan juga kat situ. Okay, untuk bantu dalam pengurusan biar cikgu taklah struggle nak photostat. Alamak, kerani tak bagilah pula. Okay, jadi peranan kaki tangan sekolah pun diperlukan. Nak photostat bahan dan sebagainya untuk aktiviti dalam kelas, itu penting juga sebenarnya. Kerjasama, esprit de corps, kesatuan, kerja berpasukan. Itu penting. Cara untuk menangani isu ni lah. Rasanya itu poin yang boleh saya kongsikan bila bercakap tentang cara untuk kita menangani isu ataupun permasalahan daripada situasi yang wujud dalam bilik darjah tadi. Okay. Seperti yang puan katakan tadi, mengajar mengikut peredaran zaman. Apakah strategi baru yang boleh digunakan oleh puan untuk meningkatkan kemahiran pengurusan bilik darjah? Okey, zaman saya belajar di UPSI, masa itu teknologi bukan sebagai satu elemen yang dominan dalam konteks kita mencari maklumat, menambah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kutub Kanah ataupun perpustakaan adalah ruang litup untuk kita mendapatkan informasi itu dulu. Zaman-zaman tahun 1999. Saya ingat lagi masa belajar dulu, bilik kuliah pun aircon sekejap ada, sekejap tak ada. Bilik kuliah pun tak adalah tempat duduk yang kondusif macam sekarang. Okay. Dulu kita tak pakai LCD, kita pakai OHP, overhead projector. Tu nasib lah kadang-kadang bila mentol dia terbakar, jadi kita nganga je lah, dengar je lah lecturer tu bersembang. Okay. Tapi zaman sekarang segala-galanya ada di hujung jari. Jadi bila bercakap tentang strategi, kalau dulu strategi sedikit yang boleh kita guna pakai. Saya ingat lagi masa tu lecturer tersebut bersembang berkaitan dengan strategi. Ada 9 strategi yang kita boleh guna pakai. Tapi bila hari ini tahun 2023, bila kita tengok dalam konteks pengurusan bilik darjah daripada pendidikan abad ke-21, okay, kita ada IT, kita ada sebagainya, boleh disenarai pendekkan lebih kurang 49 strategi yang kita boleh guna pakai. Ini sebenarnya hasil daripada perkongsian Kementerian Pendidikan yang telah membuat lawatan penanda aras ke New Zealand, negara-negara yang telah melalui era pendidikan dengan lebih maju, di mana mereka telah mengaplikasikan strategi-strategi yang pelbagai dalam konteks pembelajaran. Jepun juga
Okey, daripada situ lawatan penanda aras yang pernah dibuat oleh mantan Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ni, dan balik ke Malaysia, revise usaha tersebut dan cuba untuk approachkan dengan anak-anak murid kita, approachkan dengan guru-guru yang ada di Malaysia. Ada, walaupun dia ada 49 lebih kurang, tak adalah kita nak cope dalam satu masa. Contohnya saya mengajar saya sukan. Dengan 49 tadi saya nak gunakan strategi itu. Tidak. Bergantung kepada kesesuaian, bergantung kepada apa subjek yang kita kendalikan, bergantung kepada level klien kita. Kadang-kadang kalau kita kelas hujung, takkanlah kita nak guna pakai satu strategi pendidikan yang pada aras tinggi. Jadi kita kena sesuaikan dengan keadaan kita. Jadi kat sini saya nak kongsikanlah ada beberapa strategi-strategi yang mungkin kita boleh guna pakai selain daripada strategi yang ada di sekolah. Okey, pertama, kombinasi antara interaktif dan juga kolaboratif. Okey, interaktif dan juga kolaboratif student ataupun murid-murid, perhubungan antara murid-murid. Saya letakkan ini sebagai satu akronim, guna pakai akronim ICSE, Interactive and Cooperative Student Engagement. Okey, di sini apa yang boleh saya berikan kecenderungan di mana guru akan sentiasa mesra. Guru akan sentiasa main peranan bersama-sama dengan murid dalam mewujudkan satu sesi pembelajaran yang sentiasa seronok. Seronok bukan erti kata langsung tak ada konten. Seronok maksudnya satu elemen yang sentiasa boleh membawa jiwa murid untuk bertanya lagi, apa lagi nak cikgu nak sampaikan? Apa lagi nak buat dalam aktiviti hari ini? Apa lagi? Penerokaan akan terus berlaku. Learning through experiment, learning through experience itu satu elemen yang sangat-sangat mengujakan. Dan kadang-kadangnya bukan semua subjek kita boleh guna pakai konsep yang macam ni. Sains adalah subjek yang sangat-sangat boleh kita guna pakai kolaboratif dan juga interaktif yang saya sebutkan tadi. Okey, sains sukan pun boleh guna pakai. Lagi mungkin geografi pun boleh guna pakai. Kita tengok suaian. Tapi untuk matematik dia dah cenderung kepada kecerdasan yang lain pula. Okey, dia lah pergi kepada elemen logik akal pula. Kita akan guna pakai approach yang lain. Kalau bahasa, lain pula cara dia. Jadi kepelbagaian aras kecerdasan itu seorang guru kena master. Nampak murid ni, dia tak suka sangat melukis, tapi dia suka sangat bersukan. Orang bersukan ni lain karakter dia. Dia hilang tumpu dalam tempoh masa 1 jam. Dia tak boleh lebih 1 jam. 1 jam dia dah sawan dah, tak nak pergi mana dah lepas tu. Okey, tapi 1 jam bagi budak-budak yang logik akal, 1 jam bagi budak-budak yang suka kepada kreativiti tak cukup untuk dia orang. Tapi untuk budak sains sukan, orang sains sukan saya tahulah, dia akan start lah. Kepala dia pergi ke padang, okey, jiwa dia pergi ke football dan sebagainya. Okey, macam-macam dia akan jadi. Itu yang pertama, iaitu interactive and cooperative student engagement. Okey, yang kedua, kita ada strategi start small and think big. Start small and think big tu satu situasi di mana kita beri satu cetusan kepada murid. Simple cetusan. Maksudnya kita bagi satu pandangan, satu tugasan yang simple melalui kadang-kadang kalau dalam kelas ada kad tugasan kan. Kita cetuskan dengan satu isu. Okey, murid dalam grup kecil-kecil tadi biasanya saya letakkan murid dalam satu kumpulan 4 orang lah. Sebab kalau 5 orang, 6 orang dia dah jadi membawang pula nanti. Okey, so bila 4 orang satu kumpulan dengan task yang diberikan, mereka akan scrum kepala dia. Okay, mereka akan bersembang, berbincang dengan isu yang kita utarakan tadi. Masing-masing akan main peranan untuk membuahkan satu poin yang kupasan yang besar. Tadi kita bagi isu kecil je contohnya. Okay, tapi disebabkan oleh kombinasi 4 orang tadi dalam kumpulan, okay, kita guna pakai tadi, jadi mereka dapat berkongsi maklumat, berkongsi idea-idea dan akhirnya nanti proses kita nak deliver, murid-murid nak deliver maklumat tersebut, mungkin kita boleh guna kaedah 1 stay 3 stray contoh. Okey, terpulang. Kita boleh buat gallery walk, tu PAK 21 lah tu. Okey, ataupun kita boleh terjemahkan, bantu murid untuk murid terjemahkan informasi yang mereka dapat tadi melalui peta I think ke. Itu adalah semua dalam konteks 21st century.
pendidikan abad ke-21 yang memberikan ruang dan peluang murid mencetuskan idea dengan lebih luas lagi. Itu yang kedua. Start with small and think big. Okay, yang ketiga, banyak pula Encik Rina, sorry lah. Dapat ruang bercakap ni cikgu bukannya boleh, dia jadi sawan pula kalau bercakap. Kadang-kadang dalam kelas kan, murid nak bercakap pun, tak apa, cikgu nak cakap juga dulu, nanti dulu. Okay. Right, nombor 3, utilize the latest technology. Guna pakailah. Guna pakai teknologi-teknologi yang ada. Jangan kita ketinggalan zaman. Ada ya cikgu-cikgu yang datang praktikal masih lagi jinjing ke Tamajung dengan marker pen. Okey. Yang itu saya sebagai guru saya bolehlah katakan macam ketinggalan zaman dah lah kalau masih pakai kertas majung. Kita ada chatbot, kita ada spin name, kita ada Kahoot, kita ada apa lagi yang you all belajar dekat UC, quizzes dan sebagainya kan. Semua elemen-elemen yang berorientasikan teknologi tadi kan boleh guna pakai dalam konteks kita mencetuskan rasa seronok tadi. Pada awal saya bercakap tentang seronok kan. So bila ada elemen-elemen macam tu, jadi variasi pendidikan itu wujud. Variasi strategi itu ada. Jadi murid akan, bila buat macam ni, dengan idea teknologi. Pergi pula idea teknologi. Jadi kat sini, satu pembelajaran yang diagonal, yang tercapah. Bukan satu pembelajaran yang lateral, yang landai pada satu garis yang lurus. Itu yang ketiga. Betul yang ketiga? 1, 2, 3. Betul? Ikut aku. Okey, yang keempat. Okey, dah lupa dah. Prioritize student relationship. Bagi keutamaan kepada perhubungan antara murid. Okey. Anak-anak sekalian, anak-anak lah ni kan, kiranya kalau nak kira adik macam jauh sangat dah. Zaman awak lahir tahun 2000-an, zaman saya 70-an, memang jauh sangat lah kiranya. Okey, bila bercakap tentang hubungan, kita prioritikan hubungan murid tadi, keep close dengan murid. Guru akan jadi ibu. Kadang-kadang bila murid panggil saya mama, saya tak ada masalah pun. Okay? Sebab murid adalah duta bagi saya sebagai seorang guru. Dan murid perlu kita entertain. Cumanya, level hormat itu sentiasa kita jaga. Kita boleh hormat murid dan murid sebenarnya akan hormat kita. Tapi kalau kita dah approach kita sentiasa punish dan sebagainya, so murid akan hilang dia punya respect pada cikgu dan akhirnya kita nak tarik hati dia dalam konteks pendidikan itu susah. Okay, so bila kita meletakkan satu priority kepada murid dan murid ada hak untuk belajar dan kita tak akan tersasar daripada konteks pendidikan tadi. Langkah seterusnya ataupun strategi seterusnya yang saya nak kongsikan kat sini adalah kita beri lorong yang sepatutnya pada murid. Pegang pada konsep dalam pendidikan ini, murid datang daripada kecerdasan yang pelbagai. Okay, logik akalnya, bahasanya, kinestetiknya, memanipulasikan ruangnya dan sebagainya kan. Kita ada lebih kurang dalam 11 kecerdasan individu. So daripada sini, kita lorongkan siap-siap murid tersebut. Biasanya tingkatan 3, mereka ada ujian psikometrik. Okay, di bawah PHJSK ada ujian psikometrik. So di sinilah sebenarnya satu lorongan telah kita buka untuk murid bila mana dia masuk tingkatan 4, dia minat apa? Kalau murid tu minat kepada elemen-elemen yang melibatkan pengiraan, melibatkan dokumentasi, kita lorongkan dia kepada perakawanan, kepada perniagaan. Okay, kalau murid tu jenis yang memang gelujat macam saya lah kan, 1 jam belajar lepas tu dah sasau dah, tak boleh nak tumpu dah. Okay, kita lorongkan kepada kinestetik, sains tu kan, kita berikan ruang. Kalau murid yang suka kepada kemahiran seperti menjahit dan sebagainya, kita channelkan lorongkan mereka kepada sains rumah tangga dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang guru, kita kena tahu strategi mana yang kita nak guna pakai untuk kita bantu menangani murid-murid agar tidak berlaku keciciran di sekolah. Okay, dan kita bantu sebenarnya untuk diorang mencari tapak kerjaya di masa akan datang nanti. Tugas ni sebenarnya nak kata mudah tak mudah, nak kata susah itu tanggungjawab kita. Jadi kita kena laksanakan dengan sebaik mungkin. Okay, strategi lain yang saya cuba untuk guna pakai adalah networking. Jaringan dan juga jalinan antara organisasi-organisasi yang ada dekat persekitaran kita.
guru dan PIBG memang tak boleh nak lari. Okay, guru akan sentiasa main peranan untuk untuk bantu unit ibu bapa ni. Okay, kadang-kadang membuat pemantauan, membuat apa-apa pementoran dan sebagainya. Dan biasanya pihak ibu bapa ini menjadi pendorong dan juga penyokong kepada guru-guru di sekolah. Okay, contohnya berkaitan dengan murid yang keciciran belajar, yang tak nak hadir ke sekolah. Jadi guru akan membuat satu edisi ziarah cakna ke sekolah. Ke sekolah pula dah. Ke rumah. Okey, tengok kenapa murid tu tak datang sekolah. Mungkin rupa-rupanya murid tu dah kerja. Jejak kat mana dia bekerja, kenapa dia bekerja dan sebagainya. Jadi kita nampak agar ratio ataupun angka murid yang cicir belajar di negara Malaysia ni kita boleh reduce dan kita boleh sifarkan dia. Okey, kerana hak murid adalah untuk belajar. Selain daripada ibu bapa, kita duduk dekat Tanjung Malim ni, SMK Hir Johari, SMK Katolik, Methodist, SMK PC, sekolah-sekolah yang boleh dikatakan beruntung lah kerana kita dikelilingi oleh agensi pendidikan. Kita ada UPSI, kita ada OUM, kita ada Politeknik. Okay, kat sini jaringan ataupun jalinan diwujudkan di mana pada UPSI kita ada kepakaran. Pada sekolah kita ada murid yang boleh kita jadikan sebagai subjek untuk penyelidikan dan sebagainya. Jadi kerjasama antara dua organisasi ini juga sebenarnya dapat membantu sebagai satu strategi yang kita guna pakai untuk kita membangunkan pendidikan dan juga penyelidikan. Okay, sebagai contoh, Empower NCER, satu projek di bawah gabung jalin universiti dengan satu agensi luar dan juga kami di sekolah sebagai platform untuk NCER mainkan peranan, memberikan tuition dan sebagainya, bimbingan dan sebagainya kepada murid-murid sekolah. Itu orang kata tak rugilah berada di kawasan Tanjung Malim ni sebenarnya. Kerana kami bersyukur dikelilingi dengan perkara-perkara yang macam ni selain daripada polis yang sentiasa bantu kami dalam pengawasan tata cara disiplin, okay, and then masjid sentiasa memberikan khidmat bantu untuk bila kami perlu untuk penyampaian ilmu berkaitan dengan rohani, kami jemput mereka daripada Masjid Tanjung Malim, daripada Masjid Proton City, daripada Masjid UPSI. Okay, jadi mereka datangkan penceramah-penceramah untuk bantu kami, contohnya macam projek Isra Mi'raj dan sebagainya. Okay, jadi networking itu penting. Okay, networking antara kita dengan ibu bapa juga penting. Kadang-kadang konteks number ibu bapa pun kita pegang. Nampak anak lain macam sikit, okay, kita akan call lah ibu bapa untuk pantau keadaan sebenarnya. Okay, dan akhirnya sekali strategi yang saya guna pakai adalah membuat refleksi. Membuat refleksi dalam pengajaran, dalam pembelajaran, di mana saya suka guna pakai satu pendekatan. Bila saya mengajar dalam tempoh masa, biasanya saya letakkan margin 2 bulan ataupun 1 bulan setengah lah kiranya, itu paling-paling singkat lah. Habis saya mengajar, saya akan fly scan murid-murid dengan selai kertas, okay. Mungkin pada minggu, bulan ataupun penggiliran yang pertama saya guna pakai kertas warna kuning. Nanti untuk 3 bulan yang akan datang saya guna kertas warna lain pula. Okay, so apa fungsi saya bagi kertas pada murid? Di hujung pengajaran, saya minta murid-murid untuk menulis refleksi tentang cara mengajar. Saya mengajar. Okay, kadang-kadangnya cikgu ni shock sendiri. Bila bercakap rupa-rupanya murid-murid tu nganga, tak faham apa benda yang kita sampaikan. Melalui proses yang saya buat macam ni, murid-murid dapat cetuskan apa pandangan dia tentang pengajaran saya. Macam mana kadang-kadang saya bercakap terlampau laju ke, ataupun saya bercakap murid tak faham ke. Macam saya cakap tadi lah, kadang-kadang kita mengajar kita shock sendiri, tak tahu apa benda yang buah fikiran yang kita sampaikan tu is a content. Cumanya cara kita menyampaikan. Jadi dengan refleksi daripada murid-murid tadi sebagai cerminan kepada kita untuk counter balik apa yang kita buat tadi. So mereka membuat satu pernyataan dan daripada pernyataan tersebut kita kumpul tanpa menulis nama. Bila menulis nama kita dalam keadaan letakkan situasi itu sebagai satu infinity.
tanpa menulis nama, jadi kita tak adalah rasa macam hard feel. Kita manusia kan, kadang-kadang bila nampak statement negatif, kita cari siapa budak ni, oh ni nama dia, Aisyah cakap negatif pasal cikgu, nanti Aisyah, cikgu bagi markah kosong pula. Jadi kita tak adalah macam tu. Mungkin jadi kita nak elakkan situasi tersebut berlaku, tak perlu tulis nama, murid akan buat cetusan dia dan kita akan belajar daripada cetusan rasa murid, dan kita akan buatlah penambahbaikan untuk slot yang akan datang nanti. Jadi kat situ kita sentiasa counter check daripada pengajaran kita sebagai satu elemen strategi juga untuk kita meningkatkan kualiti kita sebagai seorang guru yang mendidik dan pengurusan bilik darjah secara keseluruhan. Rasanya panjang tu strategi-strategi yang saya kongsikan tu, banyak tu, dan mungkin boleh di kalangan adik-adik yang ada kat sini, anak-anak yang ada kat sini, pick up lah salah satu. Okay, mana nak tahu kan, pick up salah satu tajuk ni, boleh buat thesis ke apa ke. Jadi saya redokan perkongsian tersebut. Wow, satu perkongsian yang sangat padat dan manfaat yang kami boleh aplikasikan apabila bergelar sebagai seorang guru nanti. Daripada sesi yang kita kongsi pada hari ini, sedikit sebanyak kita dapat menjejaki isu serta strategi mengenai isu pengurusan bilik darjah. Terima kasih atas perkongsian Puan pada hari ini. Mungkin ada sedikit kata-kata terakhir sebelum daripada Puan sebelum kita melabuhkan tirai pada hari ini. Okey, terima kasih Cik Irdina selaku moderator, dan apa yang ingin saya kongsikan kepada adik-adik yang ataupun anak-anak yang akan bergelar sebagai seorang guru, dalami ilmu pedagogi dengan sebaik mungkin, kerana ini adalah satu wadah, satu orang kata ilmu yang perlu untuk kita bawa sehingga kita pencen nantilah, senang cerita, sebagai seorang guru kan. Jadi dengan ilmu pedagogi yang pelbagai ini nanti, anda tak akan tersesar daripada apa hala tuju yang sepatutnya. Kerja buat anda akan sentiasa berorientasikan untuk mendidik anak-anak murid untuk menjadi insan. Kerja buat anda adalah sentiasa akan membantu anak-anak didik sentiasa berada pada landasan adab dan etika yang baik, dan kerja buat anda akan membantu anak didik mencapai kecemerlangan dalam konteks akademik, co-curriculum dan juga sahsiah mereka nanti. Cuba untuk bangkitkan keyakinan diri, jana diri untuk menjadi seorang guru yang bersahsiah unggul, kerana kita akan menjadi role model kepada murid-murid di sekolah nanti. Cara kita bercakap, cara kita berjalan, cara kita melontarkan sesuatu perkara, cara kita menangani isu, itu semua sentiasa diperhatikan oleh anak murid kita. Anak murid kita akan menjadi cerminan kepada kita. Jadi, mainkan peranan dengan sebaik mungkin, dalami ilmu sebaik mungkin, terutama dalam konteks pendidikan, penyelidikan, pedagogi dan sebagainya, dan ini akan membuatkan anda berasa selesa dalam landasan pendidikan satu hari nanti, insya-Allah. Saya doakan kepada anak-anak semua agar terus berjaya, dan sebagai anak kandung Sunu Budiman, selamat maju jaya untuk semua. Terima kasih. Terima kasih atas kata-kata terakhir Puan sebentar tadi. Semoga Puan sentiasa sihat, panjang umur dan sentiasa dilindungi oleh Allah. Amin. Terima kasih Cik Erdina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.